Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hadina siratakal mustaqim. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa taala pada malam yang penuh barakah ini di bulan Zulqa'dah, maka dapat kita diizinkan untuk meneruskan pengajian kitab At-Taqrirat As-Saniyah fi Hali Al-Fadhil Manzumah Al-Baiquniyah yang disusun, yang dikarang oleh Syekh Hasan Muhammad Al-Mashat rahimahullahu ta'ala, yang menghuraikan kitab Al-Manzumah Al-Baiquniyah yang dikarang oleh Syekh Taha ataupun Umar Al-Baiquni Al-Dimashqi Al-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, wa nafa'ana Allah bi'ulubihima wa bi'ulub masyayikhihima fid daraini amin. Jadi insya-Allah pada malam ini kita sambung pengajian yang ke-47, majlis yang ke-47, iaitu kita akan masuk tajuk perbahasan tentang nau' ilmu ulumul hadis, iaitu hadis mu'al, yang mana telah lama kita berhenti. Mohon maaf atas tak dapat mengadakan pengajian beberapa siri sebelum ini atas kekangan masa dan juga urusan yang perlu diselesaikan. Namun alhamdulillah malam ini Allah Ta'ala berikan keizinan masa kepada kita untuk meneruskan pengajian kitab At-Taqrirat ini dalam ilmu mustalah hadis, ilmu yang berkhidmat kepada hadis dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau siri yang sebelum ini telah kita bincangkan tentang hadis al-fardu, maka hadis pada malam ini kita akan masuk perbahasan jenis hadis yang ke 24, iaitu hadis mu'al, itu pada bait yang ke berapa bait yang ke bait yang ke 24, hadis mu'al ataupun mu'allal ataupun hadis al-ma'lul. Baik. Jadi insya-Allah seperti biasa, sebelum kita meneruskan pengajian At-Taqrirat ini, marilah sama-sama kita mengulangi hafazan Manzumah Baiquniyah ini daripada bait yang pertama sampailah kepada bait yang ke apa tadi tersebut, bait yang ke 24. InsyaAllah kita ulang pada awal biiznillah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan kita mengulanginya, kita akan menghafaz dan mengingatinya dan memahaminya sebagai asas kita mendalami ilmu ulum ataupun mustalah hadis. Baik. قال الناظم رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسلا وذي من أقسام الحديث عدة وكل واحد أتى وحد أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله والحسن المعروف طرقا وغادت رجاله لا كالصحيح اشتهرت وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقصى من كثر وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل مسلسل قل ما على وصف أتى مثل أما والله أنباني الفتى كذاك قد حدثنيه قائما أو بعد أن حدثني تبسما عزيز مروي اثنين أو ثلاثة مشهور مروي فوق ما ثلاثة معنعن كعن سعيد عن كرم
ومبهم ما فيه راو لم يسم وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزلا وكل ما أضفته وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زوك ومرسل منه الصحابي سقط وقل غريب ما روى راو فقط وكل ما لم يتصل بحال إسناده منقطع الأوصال والمعضل الساقط منه اثنان وما أتى مدلسا نوعان الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل ممن فوقه بعنواء والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف وما يخالف ثقة فيه الملا فالشاذ والمقلوب قسمان تلا إبدال راو ما براو قسم وقلب إسناد لمتن قسم وما قيدته بثقة وكل ما قيدته بثقة أو جمع قصر على رواياتي وما بعلة غموض أو خفاء معلل عندهم قد عرفا. Baik, alhamdulillah dapat kita membaca dan mengulangi hafazan Manzumah Baiquniyah ni pada bait yang pertama sampailah pada bait yang ke-24. Jadi ada sikit adalah kurang tersasul kerana kurang mengingatinya, dan insya-Allah kita ulang-ulang lagi insya-Allah. Mudah-mudahan dapat kita mengingati bait yang pertama sampailah kepada bait yang ke-24 ini. Baik. Tuan-tuan hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita semak balik apa yang kita baca. Baik, ini bait yang pertama, bait yang kedua, bait yang ketiga. Sampailah kepada bait yang ke-17, kemudian kita sambung mu'dal, kemudian kita sambung perbahasan mudallas, kita bincang tentang hadis syadz, kemudian hadis fardu, dan kemudian malam ini kita akan bincang bait yang ke-24 ialah wa ma bi'illatin ghumudin aw khafa mu'allalun indahum qad urifa. Baik, yang bermaksud wa ma bi'illatin, terjemahnya iaitu dan hadis yang padanya adanya illah, yang adanya sebab yang tersembunyi, yang sukar untuk ditemuinya, yang boleh menjejaskan akan kesahihan hadis, dipanggil illah. Ghumudin au khafa, yang mana illah ini sebab ini ghumud, sebab illah ini, sebab kecacatan ini ghumud, sukar untuk ditemui, au khafa ataupun tersembunyi, sebab yang boleh menjejaskan kesahihan suatu hadis, maka mu'allalun, maka hadis ini disebut sebagai hadis mu'allalun indahum, di sisi para muhaddithin, qad urifa, yang telah ditakrifkan oleh para ulama hadis, maka telah dimasyhurkan di sisi para muhaddisin menyebut hadis yang ada illah, yang ghumud, yang sukar untuk ditemui, dan juga khafi, yang tersembunyi, maka ia disebut sebagai hadis mu'allal. Baik, itu ialah terjemahan Manzumah Baiquniyah. Baik, kita pergi kepada kalam syarih rahimahullahu ta'ala. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Qala syarih rahimahullahu ta'ala wa ma qala syarih rahimahullahu ta'ala wa ma ay al-hadithu alladhi talabbasa bi'illatin ذات غموض وخفاء في سنده أو في متنه مع أن الظاهر السلامة منها. Baik, kata syarih rahimahullahu ta'ala, wama, dan itu hadis, wama yakni maksudnya ialah hadis, dan hadis alladhi talabbasa, ataupun wama yakni apa di sini ialah al-hadis, ay al-hadithul ladhi,
Wama, yakni maksudnya apa dalam matan ini, wama ataupun ai al-hadis, iaitu hadis yang alladhi talabbasa, hadis yang mana terdapat padanya illah zati ghumudin. Illah ini satu kecacatan, suatu sakit, suatu yang adanya disebut sebagai suatu penyakit ataupun suatu kesakitan, suatu perkara yang boleh menjejaskan kesahihan suatu hadis. Zati ghumudin, yang mana sebab ini sebab yang rumut, yang sukar untuk ditemui. Wa khafa'in, dan illah ini sebab yang tersembunyi pada, yang terdapat pada sanad. Fi sanadi, terdapat pada sanad hadis. Au fi matnihi, ataupun terdapat pada matan hadis. Ma'a anna zahir, sedangkan pada zahir sanad matan hadis kalau dilihat seimbas lalu, maka seolah-olah seperti as-salamatu minha, seolah-olah seperti hadis itu selamat daripada sebarang illah yang tersembunyi yang boleh menjejaskan akan kesahihan sesuatu hadis. Baik, tuan-tuan hadirin hadirat muslim-muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka perbahasan manzumah ataupun bait yang ke-24 ini ialah berkenaan dengan hadis mu'al ataupun hadis mu'allal ataupun hadis al-ma'lul. Itu jenis hadis ini ialah jenis hadis yang ke-24 dalam bait manzumah Baiquniyah ini, selepas dibincangkan tentang hadis al-fardu. Wal fardu ma qayyatahu bi thiqati, wal fardu ma qayyatahu bi thiqati. Dan fardu itu ialah apa yang dikaitkan, disandarkan kepada perawi yang siqah. Baik, maka setelah dibincangkan tentang al-fardu, maka dibincangkan pula tentang hadis al-mu'all ataupun hadis mu'allal. Apakah munasabah, perkaitan dibincangkan hadis fardu dan dibincangkan pula tentang hadis mu'all ataupun hadis mu'allal ataupun hadis al-ma'lul? Kerana bila bincang hadis al-fardu, mana hadis fardu ialah hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi dalam satu tabaqat sanad, telah kita bincangkan sebelum ini, ataupun hadis gharib, wal fardu wal gharib yang kita bincang sebelum ini. Jadi bila sebut al-fardu, maka hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi dalam satu tabaqat, maka dalam al-fardu itu juga merangkumi akan perbahasan tentang syadz. Syadz yang zahir. Syadz yang bila sebut fardu melibatkan syadz, dan juga syadz ialah mukhalafah al-thiqah liman huwa aula minhu, iaitu pengliwatan yang menyalahi akan pengliwatan yang lebih, perawi yang lebih thiqah daripada dia. Maka dalam al-fardu dibincangkan asy-syadz. Maka bila dibincangkan tentang hadis mu'allal, hadis yang ada illah, maka untuk menjadikan suatu hadis itu hadis yang sahih, hadis yang diterima, makbul, yakni sahih dan juga hasan, maka ia mestilah mencukupi syarat itu menafikan hadis itu pada sanad dan matannya berlakunya syaz dan juga illah. Mesti menafikan syaz dan illah bagi menjadikan suatu hadis itu menjadi hadis yang sahih. Setelah dibincangkan tentang al-fardu, yang padanya juga ada dibincangkan tentang asyadz, iaitu mukhalafah, kerana al-fardu itu mukhalafah. Maka dibincangkan pula perbahasan selepas ini tentang hadis mu'al, iaitu untuk menafikan illah pada suatu hadis itu. Untuk menjadikan dia sebagai sahih, maka ia mestilah ternafi padanya illah. Maka nak tahu hadis itu adakah sahih, maka kena pastikan hadis itu tidak adanya illah. Maka dibincangkanlah tentang perbahasan hadis mu'allal ini. Baik. Jadi kata syarih rahimahullahu ta'ala, wa ma ay al-hadithu alladhi talabbasa bi'illatin. Maknanya yakni kata syarih menjelaskan ta'rif hadis mu'al ini ialah hadis alladhi talabbasa, hadis yang mana ikhtalata, hadis yang padanya bercampur.
Talabbasa ikhtalata, bercampur padanya. Ini pada hadis itu adanya illah. Adanya illah bi'illatin. Talabbasa bi'illatin. Disebut illah, maka illah dari segi bahasa ialah al-marad. Marad yakni sakit. Al-maradu, sakit. Ataupun juga disebut sebagai al-hadath, iaitu satu perkara, satu peristiwa yushghil sahibahu an hajatihi, menyebabkan seseorang itu sibuk daripada melakukan kehendak, melakukan hajatnya. Dan juga disebutkan juga sebagai as-sabab. Illah ni ialah sebab. As-sababu yakni sebab lah, sesuatu yang menjadi sebab kepada sesuatu. Baik, as-sabab, maka sebab itu ialah illah. Itu dari segi bahasa. Sebab itulah berkata Ibnu Manzur dalam kitab beliau Lisanul Arab, disebut al-illatu al-maradu. Al-illatu al-maradu. Illah itu ialah al-marad, berlakunya sakit. Biasa kita terjemah cacat, kan? Al-maradu yakni sakit atau penyakit, sesuatu yang boleh mendatangkan keaiban. Al-marad itu daripada perkataan alla ya'illu. Alla ya'illu wa'talla ay marad. Maka disebut sebagai fahuwa alilun, isim fa'il alilun, dan dari segi perbuatan wa'allahu Allah, wa'allahu Allah wa la a'allaka Allah, itu bermaksud la asabaka bi'illah, wa la a'allaka Allah ay la asabaka bi'illatin. Ini Allah tidak menimpakan kepada kamu akan sesuatu penyakit. Baik. Baik. Wal illah juga bermaksud al-hadath, suatu perkara, peristiwa yang menyebabkan yushghil sahibahu an hajatihi, buatkan kita jadi hilang fokus. Dipanggil juga sebagai illah. Maka seolah-olah seperti illah itu menjadi sebab kita sibuk untuk melakukan suatu perkara yang pertama. Jadi itu menyebabkan kita jadi terlupa ataupun lalai untuk melakukan sesuatu perkara yang kita nak lakukan. Baik, jadi juga disebut sebagai illah, maksudnya juga adalah sebab lah. Ini disebutkan dalam kitab Lisanul Arab. Dari segi istilah para ulama, maka illah ini disebutkan sebagai ibaratun an sababin ghamidin khafiyyin qadihin fil hadithi ma'a anna adh-dhahira as-salamatu minhu. Maksud illah di sini di sisi para muhaddithin, sebut tadi illah itu boleh buat maksud tiga perkara, sama ada penyakit, sama ada sebagai peristiwa yang menyibukkan kita daripada melakukan sesuatu perkara, ataupun juga sebab. Maka dari segi para pendapat, dari segi istilah para ulama, dari segi takrif mengikut istilah para ulama, maka illah itu bermaksud ibaratun an sababin ghamidin, suatu ibarat berkenaan dengan suatu sebab yang ghamid, sebab yang rumit. Bahasa Melayu sebut rumit, ghamid, yang sukar untuk ditemui sebab ini. Maka illah ialah suatu sebab yang sukar untuk ditemui. Khafiyyin, yang mana khafiyyin yakni yang tersembunyi, sebab ini agak terselindung, tak nampak secara zahir, perlu disemak, perlu diteliti, perlu dikaji, baru boleh jumpa sebab yang boleh menjejaskan kesahihan suatu hadis ini. Maka sebab ini pula dahlah sukar untuk ditemui, kemudian tersembunyi pula, yang mana sebab ini pula qadih, boleh mencacatkan, boleh menjejaskan, boleh merosakkan akan hadis. Maka sedangkan kalau dilihat pada zahir hadis, zahir pada sanad, zahir pada matan, maka hadis itu selamat daripada sebarang illah. Ini kalau dilihat pada segi zahir lah. Tapi kalau dilihat pada batinnya, diteliti, disemak, dikaji pada sanad,
dikaji pada matan dengan kaedah-kaedah yang ditetapkan oleh para muhaddisin, maka mereka mendapati bahawa hadis itu terdapatnya illah yang tersembunyi. Ada sebab yang tersembunyi yang mencacatkan dan menjejaskan kesahihan hadis tersebut. Maka inilah makna illah. Sebab itulah kata syarih rahimahullahu ta'ala menyebutkan dalam ibarahnya wama ay al-hadithu alladhi talabbasa bi'illatin dhati ghumudin wa khafa'in, iaitu hadis yang ada illah padanya, yang ghumud, yang sukar untuk ditemui, dan khafa, tersembunyi. Pada zahirnya nampak selamat, namun terdapat pada sanad dan juga terdapat pada matan. Boleh berlaku illah itu berlaku pada sanad, boleh berlaku pada matan, dan boleh berlaku pada kedua-duanya sekali. Sedangkan zahir maka ia adalah selamat daripada berlakunya illah tersebut. Jadi kata syarih rahimahullahu ta'ala, dalam manzumah itu, dalam bait disebutkan wa ma bi'illatin ghumudin au khafa di situ. Maka kata syarih rahimahullahu ta'ala, fa au fi qawlihi au khafa bima'na al-waw li'annahu tafsirin lil ghumud. Baik, kata syarih rahimahullahu ta'ala, maka ada pun kalimah au pada ucapan nazim au khafa, wa ma bi'illatin ghumudin au khafa, maka au khafa di situ membawa maksud al-waw, bermaksud waw dan, bukannya atau. Wa ma bi'illatin ghumudin au khafa, kan? Maka hadis yang adanya illah, yang ghumud dan tersembunyi, bukannya atau. Yang rumit atau tersembunyi, tidak, salah. Makna au di sini ialah waw, yakni dan lah, bermaksud waw di sini bi ghumudin wa khafa. Tapi dalam manzumah Baiquniah disebut au bagi digantikan daripada waw kerana nak mencukupkan wazan mustaf'ilun bahar rajas lah. Jadi maka disebut au, tetapi sebenarnya au di sini bermaksud waw, yakni maksud waw di sini ialah menunjukkan tafsir kepada maksud al-ghumud. Mana bukan sekadar hanya ghumud, rumit, sukar untuk ditemui, bahkan khafa, tersembunyi, terselindung akan masalah ataupun sebab illah tersebut. Maka disebut sebagai ataf tafsir. Maka ataf ini ada pelbagai lah. Maka ataf, adanya ataf mughayarah, ataf untuk menunjukkan perbezaan, wal khairi wasyarri, maka adanya baik dan buruk, wa khairihi wa syarrihi, maka itu panggil mughayarah. Adanya mumathalah, waw yang berfungsi untuk menunjukkan adanya persamaan, mumathalah, seperti, kan. Dan juga ada waw yang bertujuan untuk tafsir. Maka tafsir adalah untuk menjelaskan lagi maksud kalimah yang sebelumnya itu. Jadi ada satu makalah yang dikarang oleh Dr. Hatim Jamal At-Tamimi, seorang pensyarah di kuliah syariah di Jami'ah di Universiti Al-Quds di Palestin. Beliau ada karang satu makalah yang bertajuk Al-Atfu Tafsiri wa Atharuhu fi Tafsir Al-Quran, iaitu ataf tafsiri dan kesannya terhadap tafsir Al-Quran. Jadi boleh cari di internet pun ada makalah tersebut. Dan cukup cantik makalah ini. Beliau menyebut satu ta'rif tentang ataf tafsiri yang mana ataf tafsir ini diisyaratkan oleh para ulama sebelum ini. Oleh para ulama sebelum ini dalam kitab-kitab mereka lah. Dalam kitab tafsir juga disebutkan secara isyarat saja, tidak secara jami' dan mani'. Maka beliau cuba mendatangkan satu ta'rif ataf tafsiri secara jami' dan juga mani', yang beliau sebutkan sebagai apa?
'atfu syai'in 'ala nafsihi bighairi lafzihi 'ala sabil at-tafsir wa at-tawdih biwasatati ba'd hurufil 'atfi min ajli gharadin balaghiyin. Itu 'atfu syai'in, kita menyandarkan sesuatu 'ala nafsi, ke atas makna yang lebih kurang sama, tetapi bighairi lafzi, dengan lafaz yang berbeza, makna yang mungkin sama, hampir-hampir sama, tetapi untuk ala sabilit tafsir, untuk menjelaskan, wat tawdih, dan juga untuk menerangkan lagi maksudnya dengan perantaraan sebahagian huruf ataf. Itu dalam Quran, maka didatangkan huruf waw dan juga huruf fa untuk menunjukkan ataf tafsir ini, dan bertujuan untuk tujuan balaghiyin, tujuan untuk balaghah, untuk mendatangkan lagi maksud yang lebih jelas. Jadi dalam kitab itu dinyatakan antara ulama tafsir yang mendatangkan ataf tafsiri ini ialah Imam Al-Wahidi, antara ulama tafsir yang menggunakan istilah ataf tafsiri, itu yang wafat tahun 468 Hijrah, Imam Al-Waqidi, dalam kitab tafsir beliau ketika mentafsirkan ayat Quran surah Al-Baqarah ayat 53, wa id atayna Musal kitaba wal furqan la'allakum tahtadun. Maka ketika ketika kami datangkan kepada Nabi Musa Al-Kitab dan juga Furqan, maka kitab dan juga Furqan, maka waw di situ adalah waw ataf tafsiri, maka Al-Furqan ialah ataf tafsiri kepada Al-Kitab. Jadi itu pandangan Imam Al-Wahidi dalam kitab tafsir beliau lah. Kemudian dikembangkan lagi oleh para mufassirin sampailah kepada Imam Al-Shawkani, kemudian sampai kepada Imam Al-Lusi, dan beliau mengumpulkan lebih kurang ada 25 ataf tafsiri dalam Al-Quran lah. Bahkan juga Imam Shawkani mengatakan bahawa ataf tafsiri ini juga terdapat dalam Al-Quran, dalam sunnah Nabi, dan juga dalam lughah, dalam bahasa. Baik, jadi boleh rujuk kitab tersebutlah, ataupun maqalah Al-'Atfu Tafsiri wa Atharuhu fil Quran fi Tafsiril Quran, dan beliau menjelaskan tentang perbezaan ataf tafsiri dengan ataf takriri, tentang ataf, beza dengan ataf al-bayan dan sebagainya lah. Baik, jadi kata syarih rahimahullahu ta'ala, jadi balik pada apa yang kita bincangkan tadi, iaitu bila sebut saja au khafa, maka au di sini ialah maksudnya waw, dan iaitu untuk tafsir kepada ghumud, untuk menjelaskan maksud ghumud itu ialah bukan sekadar ghumud, tetapi khafa wa khafa, agak tersembunyi dan sukar untuk ditemui dan juga tersembunyi. Baik, jadi qala syarih rahimahullahu ta'ala, fadzalikal haditsu mu'allalun, fadzalikal haditsu mu'allalun, maka demikian takrif bagi hadis mu'allal, yakni hadis yang terdapat padanya sesuatu perkara yang boleh, yang ghamid, yang sukar untuk ditemui, dan juga khafi, yang tersembunyi, maka yang boleh menjejaskan akan kesahihan sesuatu hadis, fadzalikal haditsu mu'allalun, maka demikianlah takrif bagi hadis mu'allal, mim ain lam lam, mu'allalun, indahumu, di sisi para muhaddisin, qad urifa, di sisi para muhaddisin, qad urifa didatangkan dengan alif itlaq, didatangkan sebagai alif al-itlaq, maka inilah tujuan untuk mencukupkan wazan acuan bagi bait syair tadilah, disebut sebagai wahada hashun, maka hashun yakni suatu tambahan yang tidak ada, yang mana tidak ada
manfaat di situ. Wa hadha hasyun. Namun qad urifa, maka didatangkan alif itlaq di situ. Qad urifa ay ishtahara bihadzal ismi. Kata para ulama, maksudnya hadis mu'allal ini adalah sebutan yang masyhur di sisi para muhaddisin. Masyhur di sisi para muhaddisin. Dalam bab tasmiyah, dalam bab menamakan hadis mu'allal ataupun hadis ma'lul ataupun hadis mu'al ini, maka di sana terdapat perbezaan pendapat para ulama. Perbezaan pendapat para ulama. Yang pertama disebut sebagai hadis mu'allal. Sebenarnya dinyatakan oleh Imam Al-Iraqi dalam Alfiyahnya, dan juga Al-Imam Ibn Salah menyebutkan juga tentang hadis mu'allal. Maka menggunakan istilah mu'allal. Baik. Dan yang kedua juga disebut sebagai hadis mu'al. Hadis al-mu'al. Satu lam saja. Hadis al-mu'al. Tadi yang pertama mu'allal, yang kedua adalah mu'al. Yang mana hadis mu'al ini agak bertepatan dengan penggunaan dari segi bahasa Arab. Itu a'allahu, a'alla, maka mu'al. Isim maf'ulnya ialah mu'al. Kalau mu'allal, ada pendapat para ulama yang mengatakan mu'allal daripada allala. Allala bukannya daripada a'alla. Maka sebut allala jadi mu'allal. Adapun a'alla, maka isim maf'ulnya ialah mu'al. Baik. Itu dari segi pendapat yang kedua lah. Ia mengatakan ini pendapat yang lebih tepat kerana bertepatan dengan bahasa Arab. Dan ada pendapat yang ketiga yang menyebut sebagai al-ma'lul, isim maf'ul. Pada alla disebut juga sebagai ma'lul. Yang mana pendapat al-ma'lul ini disebut oleh Imam Al-Bukhari, disebut oleh Imam Al-Bukhari, juga Imam Tirmizi, Imam Hakim, Imam Daraqutni, dan para ulama yang seumpama dengan mereka menggunakan istilah al-ma'lul. Namun al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan dalam kitab Taqribnya, wa huwa lahnun. Ini adalah lahan, mana tidak tepat dari segi lughah, dari segi bahasa Arab. Kerana ma'lul bukannya daripada perkataan isim maf'ul a'alla. Baik. Sebab para muhaddisin akan menggunakan a'allahu fulanun. Si fulan telah menta'lilkan, mendatangkan illah pada sanad ataupun matan hadis tersebut. Jadi itu pendapat para ulama yang ada berbeza pendapat. Dan Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullahu ta'ala juga ada mengarang satu kitab, Az-Zahrul Matlul, Zahrul Matlul fi Ma'rifatil Ma'lul. Mengarang satu kitab tentang hadis ma'lul. Maka beliau menggunakan istilah juga al-ma'lul. Jadi di sana ada perbahasan para ulama panjang, disebutkan mana satu yang betul. Maka disebutkan oleh para ulama yang masyhurnya ialah mu'allal, tapi yang lebih tepat dari segi penggunaan bahasa ialah al-mu'al. Dan juga ada sebahagian para ulama yang menggunakan hadis al-ma'lul. Namun hakikatnya kesemua istilah tadi menunjuk kepada hadis yang terdapat padanya illah, ada sebab yang ghamid, yang tersembunyi, yang sukar untuk ditemui, yang khafi, yang tersembunyi, yang mana boleh menjejaskan akan kesahihan suatu hadis, sedangkan zahirnya nampak seperti selamat daripada illah tadi. Maka itulah maksud hadis mu'al ataupun hadis mu'allal ataupun hadis ma'lul. Jadi tak perlu berbalah lah pada istilah mana yang paling betul ataupun paling tepat lah. Namun Dr. Muhammad Abu Syahbah rahimahullahu ta'ala, beliau menyatakan dalam kitab Al-Wasid, iaitu beliau memilih pada pendapat hadis mu'al, bukannya mu'allal dan bukannya ma'lul. Taib, wallahu alam. Ala kulli hal, maka ketiga-tiga itu menunjukkan kepada hakikat yang samalah. Baik.
Baik, sebab kalau ma'lul itu daripada allahu, maksud alla di situ ialah daripada maksud allahu bisyarab, yakni minum marrah ba'da ukhra. Mana minum sekali tegukan demi tegukan. Itu disebut sebagai allahu bisyarab, ataupun ma'lul, disebut isim maf'ul. Jadi tak payah dibincanglah panjang tentang perbahasan dari segi nama yang paling betul ataupun nama yang mana yang digunakan. Ala kulli hal, ketiga-tiganya menunjuk kepada hakikat yang sama. Baik. Jadi kata syarih rahimahullah, sebab itulah kata syarih rahimahullahu taala, wa yuqalu lahu al-ma'lulu aidan. Wa yuqalu lahu al-ma'lulu aidan, dan juga disebutkan sebagai hadis ma'lul. Baik, kata syarih rahimahullahu ta'ala ma'zratan. Qala syarih rahimahullahu ta'ala wa hasiluhu annahu hadithun fihi amrun khafiyyun qadihun yadhharu lin-nuqadi ba'da al-bahthi an turuqil hadith. Dan hasil daripada ta'rif yang disebutkan oleh nazim rahimahullahu ta'ala, hasil daripada matan ataupun manzumah yang disebut wa ma bi'illatin ghumudin aw khafa mu'allalun indahum qad urifa, itu maka hasilnya ialah annahu hadithun, bahwasanya hadis mu'allal ini ialah hadithun fihi, hadis yang terdapat padanya amrun khafiyun, perkara yang tersembunyi, qadihun, yang perkara tersembunyi itu pula qadih, menjejaskan, mencacatkan, merosakkan akan hadis tersebut, status hadis tersebut. Makna perkara yang tersembunyi, perkara yang sukar ditemui itu, maka perkara itu boleh menjejaskan akan kesahihan sesuatu hadis, yang mana perkara yang tersembunyi dan menjejaskan itu yadhharu lin-nuqad, walaupun tersembunyi, walaupun sukar ditemui, namun masalah tersebut, perkara tersebut yadhhar, masih dapat terzahir, dapat dilihat, dapat diketahui oleh para nuqad, para pengkritik sanad dan juga matan hadis. Ni para ulama yang hafiz, yang mencapai darjat naqid, yang boleh mengkritik akan suatu sanad hadis dan juga matan hadis. Maka dia ada muhaddis, dan juga ada ulama yang naqid, ulama jarh wa ta'dil, dan ulama yang memahami ilmu ilal. Yang memahami ilmu ilal ini, maka dia boleh melihat berlakunya illah pada sesuatu hadis, sama ada sanad ataupun matan, ataupun kedua-duanya. Yang mana nuqad ini perlu bahth, mestilah kena mengkaji, meneliti dengan cara an turuqil hadis, dengan melihat akan turuk, melihat akan jalan-jalan ataupun jalur-jalur pengriwayatan sesuatu hadis. Karena sesuatu hadis itu kadang-kadang mungkin datang dengan banyak jalur pengriwayatan. Mungkin datang daripada sahabat Nabi yang pelbagai, kemudian berpecah kepada turuk yang pelbagai, ataupun daripada turuk sahabat yang sama tapi pecah kepada jalur pengriwayatan tabi'in yang tabi'in yang pelbagai, kemudian tabi'in yang pelbagai dan sebagainya. Maka di situlah perlu dilihat akan turuk hadis, jalan ataupun jalur pengriwayatan bagi sesuatu hadis. Sebab itulah para ulama hadis juga mentakrifkan hadis mu'allal ini sebagai hadis allazi uttuli'a fihi ala illatin taqdahu fi sihhatihi ma'anna adh-dhahira as-salamatu minha. Sama lebih kurang dengan takrif hadis tadi, iaitu hadis yang allazi
tuli'a fihi, bila dimutala'a, bila dikaji, diteliti pada hadis tersebut, maka terdapat illah, maka terdapat illatin, satu sebab yang tersembunyi, yang rumit, yang boleh menjejaskan kesahihan suatu hadis. Sedangkan pada zahir pandangan para pandangan biasa perawi hadis, nampak hadis itu tidak ada masalah, bersambung sanadnya, perawinya siqah. Maka apa lagi? Perawi siqah bersambung sanad, selesai pada zahirnya. Namun bila diteliti oleh para naqid, para ulama yang boleh mengkritik akan sesuatu kritikan pada sanad hadis, pada matan hadis, maka dilihat adanya illah yang tersembunyi. Maka sebab itulah disebut sebagai hadis yang adanya illah ataupun hadis mu'al tadi. Baik. Jadi sebab itulah ilmu ilal ini disebut sekali yadhharu lin-nuqadi ba'da al-bahthi an turuqil hadis. Ilmu ilal tadi hanya terzahir para pengkritik hadis, ini para ulama yang mencapai darjat yang boleh mengkritik akan suatu sanad dan juga matan hadis, yang mana ia bukan dapat dilihat dengan pandangan biasa, tapi ia perlu dikaji, diteliti. Yang para ulama mereka memarasah, mereka sentiasa berinteraksi dengan sanad dan matan hadis. Mereka biasa mendengar hadis, mereka bermuzakarah, mereka menghafaz, mereka membuat perbandingan antara riwayat, yang mana menyebabkan mereka melazimi akan jalur-jalur pengriwayatan tadi, maka menyebabkan mereka boleh mengkritik akan sesuatu sanad hadis tersebut ataupun matan hadis tersebut. Maka dengan itulah bahawa ilmu ilal ini disebut illah, jamaknya ialah ilal. Illah jamak kepada jamaknya ialah ilal. Maka ilmu ilal hadis ini, kata para ulama, min aghmadi anwa'i ulumil hadis. Ilmu ilal hadis, ilmu tentang mengkaji sebab-sebab yang tersembunyi yang menjejaskan kesahihan hadis itu, maka ini antara ilmu yang paling aghmad, paling rumit, paling sukar, paling payah. Sebab itu ada satu di Al-Azhar Al-Sharif, kalau mengaji, belajar di peringkat dirasat ulia, master, maka ada satu subjek ilal al-hadis. Subjek ilal al-hadis. Maka maka ilmu ilal ini antara ilmu yang paling rumit berbanding dengan ilmu-ilmu ulum hadis yang lain. Di sana ada ilmu jarh wa ta'dil. Ilmu jarh wa ta'dil, ilmu untuk mengkritik akan perawi, dan ta'dil untuk menthiqahkan perawi-perawi hadis. Itu pun agak sukar ilmu tersebut. Ilmu ilal lebih sukar lagi berbanding dengan ilmu al-jarh wa ta'dil. Dan kata para ulama, kata Al-Hafiz Ibn Hajar Asqalani rahimahullahu ta'ala, wala yaqumu bihi illa man razzaqahu Allah ta'ala fahman thaqiban wa hifzan wasi'an wa ma'rifatan tammatan bimaratibir ruwah wa malakatan qawiyatan bil asanid wal mutun. Maka takkan dapat ilmu ilal hadis ini melainkan sesiapa yang Allah rezekikan kepadanya kefahaman yang kukuh, hafazan yang luas, dan juga mengetahui makrifah yang sempurna bagi maratib ruwah, mengetahui martabat setiap perawi-perawi hadis. Maka perawi hadis dah ramai, dan kemudian tahu pula ini maratib bagi yang sahih, yang hasan, yang dhaif. Maka tahu semua, masya-Allah. Dan juga adanya malakah, ada kemampuan yang kuat, malakah qawiyah, kemampuan yang kuat terhadap sanad-sanad dan juga mutun hadis. Ini para ulama a'immah, yang mana yang mereka ini sentiasa melazimi akan sunnah dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di kita ni tak mampulah mencapai ke darjat mereka ini yang betul-betul direzekikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah para ulama hadis yang berkata tentang ilmu ilal ini ataupun ilmu yang ada hadis illah ini, maka tak ramai di kalangan para a'immah,
daripada satu generasi ke suatu generasi lah. Antara generasi terawal antaranya Imam Ali bin Al-Madini, guru kepada Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, Imam Ahmad bin Hanbal, Al-Imam Al-Bukhari. Kan Imam Bukhari juga antara yang pakar dalam ilmu illah hadis. Sebab itulah anak muridnya Al-Imam At-Tirmizi rahimahullahu ta'ala maka banyak bertanya soalan tentang ilal yang berlaku pada hadis kepada gurunya itu Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Dan Imam Ya'qub ibni Syaibah, itu ibnu Syaibah, Ya'qub ibnu Syaibah, dan juga Abi Hatim Ar-Razi, Abi Zur'ah, dan juga Daraqutni rahimahumullahu ta'ala. Ini antara ulama-ulama yang berkata tentang ilal ataupun illah yang terdapat pada matan ataupun sanad hadis, dan mereka ada menulis kitab-kitab ilal ataupun illah, hadis-hadis yang adanya illah ini. Baik. Sehingga kan para ulama ada mengatakan bahawa bagaimana para ulama naqid ini ataupun nuqad, jamak daripada naqid, nuqad ini, dan naqid ini disebut sebagai muallil, mereka yang dapat menganalisa akan illah hadis, disebut sebagai muallil. Maka apa hujah seorang ulama itu mengetahui tentang suatu itu sebagai hadis yang ada illah? Maka dibuatkan perumpamaan seperti mana kasayrafi fi naqdi dinar wad dirham. Macam mana seorang yang dapat menilai sesuatu, mengkritik sesuatu mata wang, sesuatu dinar dan dirham itu baik ataupun tak baik, elok tak elok, maka demikianlah para ulama an-nuqad, an-naqid atau sebagai muallil, maka mereka mengetahui hadis itu ada illah berdasarkan pengalaman mereka yang melazimi akan hadis-hadis, sanad-sanad hadis dan riwayat-riwayat hadis. Maka mereka boleh mengetahui pada hadis itu adanya illah, sebab yang menjejaskan kesahihan suatu hadis. Seperti mana seorang itu mengenali bahawa dinar itu baik ataupun tidak. Jadi kalau pakar itu dia tahu, maka berdasarkan kepakaran dia lah, maka kita serah kepada kepakaran mereka, orang yang pakar tadi. Baik. Jadi kenapa perlunya kepentingan mengetahui tentang illah ataupun ilal tadi? Kenapa penting nak tahu ada hadis mu'al ini? Kata para ulama, dengan kita mengetahui hadis mu'allal ini, mengetahui tentang hadis mu'allal ini, ataupun hadis mu'al ataupun hadis ma'lul, maka kita dapat mendedahkan auham, mendedahkan keraguan yang terdapat pada perawi-perawi yang siqah. Kadang ada perawi-perawi siqah tetapi berlaku auham, kesamaran ataupun sesuatu yang tak jelas kepada dia, sehingga menyebabkan dia tersalah dalam pengriwayatan hadis pada sanad ataupun matan. Maka bila adanya illah, maka ia dapat menjelaskan bahawa hadis tadi terdapatnya auham yang diriwayatkan oleh perawi-perawi hadis. Walaupun sekalipun perawi itu perawi yang thiqah, maka tak mustahil seorang perawi yang thiqah boleh juga melakukan kesalahan dalam pengriwayatan. Perawi yang thiqah boleh jadi tersalah dalam meriwayatkan hadis. Yang ini dia bercanggah dengan pengriwayatan yang lebih kuat dan lebih ramai yang meriwayatkan hadis tersebut. Boleh jadi, tidak mustahil perkara tersebut boleh berlaku. Maka dengan kita mengetahui yang ilal ataupun illah tadi, kita boleh menjelaskan atau mendedahkan kesamaran awham yang terdapat pada sesuatu pengriwayatan hadis. Baik. Jadi sebab yang rumut, sebab yang ghamid dan khafi tadi hanya dapat terzahir di sisi para nuqad setelah mereka mengkaji. Mesti kena mengkajilah. Kalau mereka dah mengkaji, mereka dah mengetahui, mereka menghafaznya, bila jumpa saja mereka tahu
ini hadis yang berlaku padanya illah. Baik. Dan mengkaji bagaimana dengan melihat turuk jalur pengriwayatan sesuatu hadis. Jadi kata syarih rahimahullahu ta'ala, wa hadzal amru al-khafiyyu yusamma illatan. Maka perkara yang tersembunyi ini, sebab yang tersembunyi, yang sukar untuk dijumpai ini, dinamakan sebagai illah. Sebagai illah. Apa contoh sebab yang tersembunyi, yang ghamid, yang boleh menjejaskan kesahihan sesuatu hadis? Maka kata syarih rahimahullahu ta'ala, kal irsalil khafiyyi. Maka contoh illah ialah irsal al-khafi. Itu irsal al-khafi, berlakunya hadis marasil al-khafi ataupun mursal al-khafi, mursal yang tersembunyi. Kita telah bincang sebelum ini tentang hadis mursal kan, wa mursalun minhus sahabiyyu saqat. Dan hadis mursal adalah hadis yang mana daripada hadis itu tergugurnya akan sahabat Nabi dalam sanad hadis. Itu panggil mursal, ataupun disebut dalam takrif yang lain adhafahu tabi'i ila nabi, iaitu tabi'in menyandarkan kepada baginda Nabi, sedangkan tabi'in tak bertemu dengan Nabi. Tabi'in mesti bertemu dengan sahabat Nabi, namun tak disebut sahabat Nabi tadi. Tabi'in merafa'kan, adhafahu at-tabi'i, tabi'in menyandarkan sanadnya kepada Nabi, maka berlakulah mursal. Maka itu mursal yang zahir, jelas nampak. Tabi'in mana mungkin boleh bertemu dengan Nabi, maka jelas itu mursal yang zahir, yang jelas. Adapun mursal al-khafi, mursal yang tersembunyi, maka disebutkan oleh para ulama, antaranya al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala dengan ta'rif ma rawahu al-mu'asir liman rawa anhu wa lam yalqahu bilafzin muhimin lis-sama'. Kata Al-Hafiz Ibnu Hajar, hadis mursal khafi ialah hadis yang diriwayatkan oleh al-mu'asir, perawi yang sezaman dengan perawi yang dia nak ambil. Seorang perawi, dia nak ambil daripada perawi yang lain, maka perawi ini sezaman dengan perawi yang dia nak ambil, sezaman sahaja. Walam yalqahu, hakikatnya perawi yang nak mengambil riwayat daripada perawi satu lagi ini, maka lam yalqahu, dia tak bertemu pun. Perawi A tak bertemu pun dengan perawi B, tapi perawi A dengan perawi B ini hidup sezaman. Hakikatnya A tak pernah bertemu pun dengan B, namun diriwayatkan juga A ambil riwayat daripada B dengan didatangkan lafaz muhimin lis-sama'. Didatangkan lafaz seolah-olah seperti riwayat A mendengar, perawi A mendengar riwayat daripada perawi B dengan lafaz ataupun sirah an, umpamanya an fulan an fulan. Jadi seolah seperti perawi A mendengar daripada perawi B, dan memang mereka sezaman, tetapi hakikatnya kedua-duanya tidak pernah bertemu. Maka itu dipanggil mursal al-khafi. Mursal, gugurnya bukanlah gugur, maksudnya hakikatnya kedua-dua ini tidak bertemu. Mana mungkin boleh sabitnya sesuatu riwayat hadis. Maka sanad itu sanad yang tidak sah, maka tidak bersambung. Berlakunya irsal, terputus, terlepas irsal, terlepas ikatan sanad tadi, tidak bersambung. Tapi dia berlaku secara khafi, kerana mereka sezaman tetapi mereka tidak pernah bertemu dan mengambil riwayat daripada perawi yang nak diambil riwayat tadi. Jadi mursal khafi contoh illah yang khafi, illah yang tersembunyi. Mana nak kena tahulah dari sudut perawi ini, adakah perawi itu
Kalau sezaman, adakah pernah bertemu ataupun tidak pernah bertemu? Adakah pernah mendengar ataupun tidak pernah mendengar? Kalau bertemu sekalipun, adakah pernah mendengar hadis itu daripada perawi yang satu lagi? Maka itu perlu kepada penelitian dan perlu kepada ulama yang mengetahui tentang tarikh ruah, tentang sejarah perawi-perawi hadis. Baik. Kalau lihat contoh, boleh tengok dalam kitab Ilal Imam Tirmizi, ada meriwayatkan contoh hadis tentang matlul ghani zulmun. Hadis itu diriwayatkan oleh Yunus bin Ubaid daripada Nafi', daripada Ibnu Umar, daripada Nabi SAW. Matlul ghani zulmun. Orang yang kaya tapi melambat-lambatkan membayar hutang adalah suatu kezaliman lah. Orang yang ada kemampuan untuk membayar hutang tapi dia melewatkan membayar hutang, maka adalah suatu kezaliman. Baik. Jadi kalau ada hutang, berkemampuan bayar segera. Jangan kita bertangguh-tangguh atas hutang yang mampu kita bayar. Baik. Kemudian maka disebutkan oleh para ulama, zahir hadis ini nampak bersambung sanadnya. Daripada Yunus, kalau ikut panjang ni sanadnya, daripada Ibrahim bin Abdullah Al-Harawi, daripada Hushaim, daripada Yunus bin Ubaid, daripada Nafi', daripada Ibnu Umar, qala Rasulullah. Maka pada zahirnya nampak bersambung sanadnya, tak ada masalah. Tetapi sedangkan hakikatnya berlakunya irsal khafi. Berlakunya irsal khafi antara siapa? Antara Yunus bin Ubaid dengan Nafi'. Yunus bin Ubaid dengan Nafi'. Maka para ulama, Imam Tirmizi rahimahullahu ta'ala mengatakan bahawa sa'altu Muhammad, aku telah bertanya kepada Muhammad, ini gurunya Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala, tentang hadis ini. Faqal ma ara Yunus ibnu Ubaid sami'a min Nafi'. Maka kata Imam Al-Bukhari, aku berpandangan, aku telah menyaksikan ataupun aku telah berpendapat bahawa Yunus ibnu Ubaid tidak mendengar daripada Nafi'. Ma ara Yunus ibnu Ubaid sami'a min Nafi'. Maka aku tak melihat bahawasanya Yunus ibnu Ubaid mendengar daripada Nafi'. Tetapi yang hakikatnya ialah Yunus bin Ubaid mendengar daripada Ibnu Nafi', anak kepada Nafi', an abihi an Nafi'. Maka itulah hakikat sebenar pada sanad hadis tersebut. Maka itulah berlakunya irsal al-khafi. Jadi irsal al-khafi adalah salah satu contoh, satu illah yang boleh menjejaskan kesahihan sesuatu hadis. Kemudian kata syarih rahimahullahu ta'ala, wal irsali al-zahir, dan juga irsal al-zahir lil hadithil mausul. Berlakunya irsal yang zahir bagi hadis yang mausul. Kata syarih rahimahullahu ta'ala, yani Imam Syekh Hasan Mash'ar rahimahullahu ta'ala menta'liqkan di sini, amma al-khafiyya faqad ulima mimma taqaddam, wa amma al-zahir fahuwa an tarwiya an shaykhin urifa 'inda an-nasi 'ada mujtima'ika bihi bi'an. Adapun mursal khafi, maka telah pun diketahui dengan perbahasan sebelum ini. Wa amma zahir, adapun mursal yang zahir, fahuwa, iaitu kamu meriwayatkan daripada guru seorang syekh yang mana urifa indan nas, yang dikenali di sisi para ramai orang, namun ada mujtima'ika bihi,
yang mana kamu tidak berhimpun bersama-sama dengannya dan menggunakan lafaz an. Baik, jadi barangkali Syarih rahimahullahu ta'ala menyatakan bahawa irsalul zahir juga adalah illah. Dan pendapat para ulama, ada yang mengumumkan illah itu boleh berlaku sama ada illah secara khafi ataupun illah juga secara zahir. Namun illah yang illah ni lebih digunakan oleh para ulama untuk sesuatu yang khafi dan juga ghamid berbanding dengan yang zahir. Jadi fa innahu la yu'rafu 'inda sama'il hadithil mausul illa bil ba'thi. Jadi sesungguhnya tidaklah diketahui ketika mendengar hadis yang mausul itu melainkan setelah dikaji pada sanadnya, adakah betul mausul ataupun sebenarnya berlakunya irsal yang zahir, bukannya mausul. Itulah hadis yang berlakunya irsal sama ada khafi ataupun zahir. Jadi kata syarah rahimahullahu ta'ala, bagaimana nak mengetahui tentang sesuatu illah itu? Jadi kata syarah rahimahullahu ta'ala, wa tudrakul illatu ba'da jam'i turuq. Bagaimana nak mengetahui akan sesuatu illah itu terdapat pada hadis ataupun tidak? Kata beliau, kata syarih rahimahullah ta'ala, wa tudraku al-illatu, illah itu diketahui. Sebab yang tersembunyi, yang sukar untuk ditemui, maka yang boleh menjejaskan kesusahan satu hadis itu, maka dia diketahui dengan apa? Jam'i turuq. Setelah dihimpunkan ke semua jalan-jalan pengriwayatan ataupun jalur-jalur pengriwayatan satu hadis. Maka suatu hadis itu contohnya, maka dia ada jalur pengriwayatan. Contoh hadis innamal a'malu binniyat, maka ada jalur pengriwayatannya. Walaupun dia hadis gharib, tapi sampai kepada Yahya bin Sa'id Al-Ansari, maka ia berlaku pelbagai maka berlakunya banyak pengriwayatan di situ. Contohnya, maka satu hadis itu boleh berlaku banyak jalur pengriwayatan, sama ada daripada sahabat Nabi ataupun di kalangan perawi-perawi dalam tabaqat sesuatu sanad hadis. Baik, maka diketahui dengan jam'ut turuq, menghimpunkan jalur-jalur pengriwayatan pertama. Dia nak tahu hadis itu ada illah ke tidak, kena himpunkan jalur pengriwayatan daripada kitab-kitab hadis. Nak kumpulkan macam mana? Contoh hadis itu keluar, kita jumpa dalam kitab, katalah dalam kitab Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, kan, dalam Muwatta Imam Malik contohnya, maka mestilah dihimpunkan jalur pengriwayatannya daripada kitab-kitab jawami', daripada kitab-kitab jami'. Dan adakah dalam kitab-kitab jami' terdapat juga hadis-hadis tersebut? Dalam kitab masanid adakah dikeluarkan juga hadis tersebut? Dalam ajza' hadis adakah dikeluarkan juga hadis tersebut? Maka kita kena buka ke semua sumber-sumber hadis, masadir al-asliyah, sumber-sumber asal ataupun sumber-sumber utama bagi kitab hadis. Maka sumber utama masdar asliyah ini ialah kitab-kitab yang diriwayatkan hadis dengan sanadnya yang dikeluarkan oleh musannif. Jadi kena buka kitab jawami', kitab jami', kitab masanid, kitab-kitab musnad, kitab sunan, buka kitab musannaf, ini kitab musannafat, musannaf Ibnu Abi Syaibah, musannaf Abdul Razzaq, kitab ma'ajim. Maka dibuka untuk melihat jalur pengriwayatan hadis tersebut. Jadi bukan nampak senang, agak rumit. Perlu dihimpunkan ke semua jalur pengriwayatan. Kita kadang-kadang kalau buka kutubus sittah pun kita rasa penat dalam kita nak meneliti sesuatu turuk hadis.
yang diriwayatkan dalam kitab Kutubus Sittah saja, yang Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Jami' Tirmizi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah. Ini pun dah kita rasa penat untuk nak menghimpunkan jalur-jalur pengriwayatan hadis. Itu belum lagi dikumpulkan dengan kitab masanid dan lain-lain lagi masadir al-asliyah ini. Tapi itu juhud, kesungguhan para ulama hadis bila mana mereka nak menghimpunkan turuk hadis. Yang kedua, wal fahsi anha bitafarrudir rawi, kemudian menyemak pula, cek jalur-jalur pengriwayatan tadi, adakah berlakunya tafarrud ar-rawi, adakah riwayat itu berlakunya tafarrud, bersendirian pengriwayatan hadis dalam sanad hadis tersebut, adakah berlaku tafarrud rawi. Kalau dia tafarrud pula, adakah tafarrud itu daripada perawi yang siqah ataupun tafarrud daripada perawi yang dhaif. Kalau perawi itu perawi yang dhaif, dia tafarrud, menyalahi pula pengriwayatan perawi yang lebih siqah, menjadi hadis munkar. Kalau tafarrud itu daripada perawi yang siqah, kemudian mukhalafah pula, bercanggah pula pengriwayatan yang tafarrud tadi dengan pengriwayatan yang lebih siqah, lebih ramai daripada dia, maka menjadi syadz, menjadi hadis yang syadz. Maka dia telah menyalahi akan pengriwayatan perawi yang lebih siqah dan siqat ramai daripada dia. Baik. Jadi nak kena tengok pula adakah berlakunya tafarrud ataupun tidak pengriwayatan tadi. Au bi mukhalafati ghairihi mimman huwa ahfaz wa adbab. Ini sebutkan tadi. Setelah disemak berlakunya tafarrud, tengok pula adakah berlakunya mukhalafah. Adakah pengriwayatan itu bercanggah pula dengan pengriwayatan yang lain daripada perawi yang lebih ahfaz. Kalau perawi A itu mungkin hafiz, tapi dia menyalahi perawi yang lebih ahfaz, perawi B yang lebih ahfaz daripada perawi A, maka di situ berlakunya syadz, pengriwayatan rawi A tadi, walaupun rawi A itu thiqah. Au aktsaru adadan, ataupun periwayatan perawi A tadi menyalahi pengriwayatan thiqat B, C, D, E, F, G, perawi-perawi lain yang ramai. Maka perawi A menyalahi pengriwayatan perawi-perawi thiqat yang lebih ramai daripada dia dari segi bilangan. Ma'a qara'ina tudammu ila zalik, berserta dengan qarinah-qarinah, berserta dengan bukti-bukti ataupun petunjuk-petunjuk yang dihimpunkan kepadanya untuk nak mengetahui tentang berlakunya illah ataupun tidak. Maka yahtadi naqidu bidzalika ila ittila'ih, maka dengan sebab itu, dengan sebab dia menghimpunkan jalan-jalan pengriwayatan, dia menyemak tafarrud, melihat mukhalafah ke tidak dengan perawi yang lebih thiqah ataupun perawi yang lebih thiqat ramai, ataupun dengan berlakunya pertukaran perawi yang thiqah pada perawi yang dhaif, ini berlakunya awham, pada pengriwayatan hadis, maka ketika itu yahtadi naqidu bidzalika, kesemua itu akan memberi petunjuk kepada seorang naqid, seorang perawi yang nak mengkritik akan sesuatu sanad ataupun matan hadis, untuk ittila'ihi bidzalika ila ittila'i, maka dia melihat, dapat meneliti sehingga kan dapat mendatangkan taswibi irsalin fil mausul, dapat membetulkan sebenarnya hadis itu hadis mursal, hadis yang adanya irsal, bukannya hadis yang mausul. Maka setelah dibuat penelitian, maka dapat dikeluarkan satu hukum bahawa yang sebetulnya ialah sanad hadis itu ialah hadis yang adanya irsal, bukannya mausul sampai kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Au taswibi waqfin fil marfu', ataupun hadis itu maka ataupun dapat dibetulkan waqaf pada hadis marfu', yakni para naqid bila meneliti akan sanad hadis, menghimpunkan kesemua sanad hadis, jalur peringatan hadis, maka dapat melihat bahawasanya yang sebetulnya ialah sanad hadis itu ialah waqf, hadis mauquf,
terhenti setakat sahabat Nabi, bukannya marfu' kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka dapat dikenali tentang illah yang berlaku dan apa yang betul. Riwayat yang mausul ke riwayat yang irsal. Maka dilihat, sebenarnya yang sanad irsal yang lebih kuat, lebih adbat, lebih ahfaz berbanding dengan riwayat yang mausul. Dan demikian riwayat mauquf lebih tepat berbanding dengan riwayat yang marfu' kepada baginda Nabi, yang hakikatnya bukan kalam Nabi tapi adalah disandarkan kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nanti kita sentuh tentang contohnya nanti sekejap lagi. Apa lagi yang memberi petunjuk kepada naqid? Maka setelah meneliti, maka dia dapat memberi petunjuk bahawa sebenarnya pada hadis tadi berlakunya illah, itu berlakunya idraj hadisin fi hadisin. Sebenarnya dalam hadis tadi berlakunya idraj, adanya hadis mudraj, adanya dimasukkan kalam perawi dalam matan hadis ataupun dalam sanad hadis. Berlakunya idraj dalam hadis, sesuatu hadis itu. Wa nahwi dzalika, dan seumpama dengannya, bihaitsu yaghlibu ala dhannihi dzalika fayahkumu. Dan seumpama dengannya ialah seumpama dengan jawapan kepada illah yang berlaku pada hadis tersebut, yang mana sehinggakan yaghlibu ala dhanni, sehinggakan dapat capai pada sangkaan naqid tadi untuk menghukumkan dengan hukum tersebut, maka fayahkum, maka dia hukumkan hadis itu berlakunya illah yang hakikatnya berlakunya irsal, bukannya mausul. Hadis itu sebenarnya adalah mauquf, bukannya marfu'. Maka bila dah zon, sangkaan yang kuat di sisi para naqid, setelah mereka melakukan proses-proses untuk menyemak ilal yang berlaku pada hadis, maka mereka menghukumkan ke atas hadis tersebut dengan sesuatu hukum, maka dihukumkanlah berlakunya illah pada hadis tersebut. Au yataraddadu fayatawaqqaf, ataupun para naqid mereka taraddud, tak boleh nak kenal pasti riwayat yang irsal itu lebih kuat ke riwayat yang mausul itu lebih kuat, riwayat yang mauquf ke riwayat yang marfu' ke yang lebih kuat. Maka tak dapat ditentukan mana-mana antara kedua-dua hukum tadi. Maka taraddud, maka naqid taraddud, tidak pasti untuk nak menghukumkan hadis tadi ada illah ataupun tidak. Fayatawaqqaf, maka para naqid akan tawakuf. Maka para ulama hadis an-naqid sangat teliti dalam nak menghukumkan sesuatu hadis itu ada illah ataupun tidak. Kalau taraddud, mereka akan tawakuf. Tawakuf, maka terhenti untuk nak menghukumkan. Jadi itu apa yang dilakukan oleh para hufaz al-huzzaq an-nuqad. Baik, kemudian kata syarih rahimahullahu taala, wal illatul qadihatu takunu fil isnadi. Dan illah yang qadihah, illah ada illah yang qadihah, ada illah sebab yang boleh menjejaskan kesahihan suatu hadis, dan ada illah yang ghairu qadihah, ada illah yang tidak menjejaskan kesahihan sesuatu hadis. Jadi illah yang qadihah ini kebiasaannya, kebanyakannya takunu fil isnad, banyak berlaku dalam sanad hadis. Illah yang mencejaskan kesahihan suatu hadis banyaknya berlaku pada sanad hadis. Maka dengan sebab itulah fataqdahu fi sihhatil matan. Maka dengan sebab itulah dengan sebab itulah menjejaskan akan kesahihan sesuatu hadis. Contohnya apa? Seperti al-waqfi lil marfu', bila mana waqaf bagi hadis marfu', maka berlakunya illah itu
Kalau hadis itu hadis marfu', ma'zuratan, kal waqfi lil marfu', berlaku illah yang mana sepatutnya dia adalah waqaf, tetapi didatangkan sanad itu sebagai sanad marfu'. Maka di situ menjejaskan akan kesahihan suatu hadis lah, sebab dia sebut hadis itu marfu' namun hakikatnya dia adalah waqaf, maka itu menjejaskan akan matan hadis tersebut. Sebab hadis itu bukannya hadis datang daripada baginda Nabi, tapi ia terhenti setakat sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sahaja. Baik. Dan watakunu fil matni, dan boleh berlaku illah itu pada matan hadis. Boleh berlaku illah pada matan hadis. Kalau tadi illah berlaku pada sanad dan menjejaskan pada matan hadis. Itu contohnya hadis al-waqfi lil marfu', ataupun al-irsal ke atas al-mausul. Al-irsal ke atas al-mausul. Dan di sana ada hadis yang mana illah berlaku pada sanad tetapi tidak menjejaskan akan matan hadis. Contoh yang disebutkan oleh para ulama ialah contoh hadis tentang al-bay'an bil khiyar lah. Al-bay'an bil khiyar, hadis jual beli dengan adanya khiyar, diberikan pilihan untuk membeli dan juga untuk nak menjual. Jadi dalam bab itu maka ada riwayat hadis yang mana perawi tertukar, sanad hadis itu tertukar seorang nama perawi hadis tersebut, iaitu Amru bin Dinar tertukar dengan Abdullah bin Dinar, yang kedua-duanya adalah siqah. Amru bin Dinar dengan Abdullah bin Dinar, kedua-dua perawi ini adalah siqah. Namun perawi yang meriwayatkan di sini maka tertukar riwayatnya kepada Amru bin Dinar. Maka yang sepatutnya Abdullah bin Dinar. Maka akhirnya hadis ini berlakulah illah pada sanad tetapi tidak menjejaskan akan kesahihan hadis tersebut kerana kedua-duanya masih lagi thiqah. Baik. Wa takunu fil matni, dan illah juga berlaku pada matan. Illah berlaku pada matan ka hadithi nafi qiraatil basmalah. Maka bila sebut illah ni berlaku pada matan, seperti hadis menafikan bacaan basmalah yang diriwayatkan daripada Anas bin Malik rahimahullahu taala, al-marwi an Anas radhiyallahu anhu, fa innahu lamma sami'a Qatadatu qaula Anas. Ketika mana riwayat ini Qatadah mendengar daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sallaitu khalfan Nabi. Sayyidina Anas bin Malik, sahabat Nabi yang dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan barakah doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, diberikan keluasan rezeki pada hartanya dan juga diberikan keluasan pada keturunannya sehingga dapat banyak keturunannya dan beliau dipanjangkan umurnya. Jadi beliau telah meriwayatkan bahwasanya sallaitu khalfan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa Abi Bakr wa Umar wa Uthman fakanu yastaftihuna bilhamdulillahi rabbil alamin. Kata Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya sallaitu khalfan Nabi, aku pernah salat di belakang baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan Abi Bakar As-Siddiq dan Uthman radhiyallahu anhum ajma'in. Maka fakanu
dan mereka semua yastaftihuna bilhamdulillahi rabbil alamin, maka mereka semua memulakan bacaan dalam salat dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi kata syarih rahimahullahu ta'ala, kata Syekh Hasan Muhammad Al-Mashat rahimahullahu ta'ala, dhanna nafyal basmalah bidhalikal hadith. Maka dhanna, maka Qatadah menyangkakan bahawasanya hadis itu menafikan bacaan basmalah ketika salat, ketika baca Fatihah. Lalu Qatadah menakalkan riwayat tadi musarrihan bima dhannahu, maka dia menakalkan, meriwayatkannya dengan menjelaskan apa yang dia sangkakan, iaitu Nabi, iaitu para sahabat Nabi, mereka membaca dengan alhamdulillah, iaitu dengan tidak dimulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Lalu berkatalah Qatadah, faqala aqiba dhalik, maka Qatadah berkata selepas itu, falam yakunu yastaftihuna alqira'ata bi bismillahirrahmanirrahim. Maka selepas meriwayatkan tentang Anas mendengar, Anas solat di belakang baginda Nabi, di belakang Abu Bakar, di belakang Umar, di belakang Uthman, yang mereka ini memulakan dengan alhamdulillah. Lalu Qatadah menyebutnya selepas itu, falam yakunu, maka mereka semua tidak memulakan bacaannya dengan bismillahirrahmanirrahim. Inilah waham daripada Qatadah, perawi yang meriwayatkan hadis ini. Maka sebab itulah Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan bahawasanya hadis ini berlakunya illah, a'allahu Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan bahawa hadis ini berlakunya illah. Berlakunya illah. Kenapa berlakunya illah? Berlakunya illah kerana pertambahan menafikan basmalah, menafikan bacaan basmalah ketika membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Maka a'alla Syafi'i wa ghairuhu hadhihi ziyadah. Kata Syekh Abdullah Sirajuddin dalam kitab Syarah Manzumah Baiquniyah, beliau mengatakan a'alla Syafi'i, dan demikian Al-Imam Suyuti rahimahullahu ta'ala dalam kitab Tadribur Rawi menyebutkan perkara yang sama, bahwasanya para ulama, para hufaz mengatakan hadis tentang bacaan Fatihah tanpa basmalah itu adanya illah. Adanya illah. Walaupun diriwayatkan, ada dikeluarkan dalam kitab Sahih Muslim. Dikeluarkan dalam kitab Sahih Muslim. Maka Al-Imam Suyuti juga menyebut dalam kitab Tadribur Rawi benda yang sama. Maka Al-Imam Syafi'i mengatakan bahawa hadis riwayat pertambahan menafikan basmalah yang mana terdapat 7 ataupun 8 riwayat yang bercanggah dengan riwayat Qatadah tadi, yang mengatakan tentang tidak memulakan bacaan dengan bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang dimaksudkan, walaupun hadis disebutkan sebagai hadis sahih, yang mereka sepakat ialah istiftah itu berlaku dengan alhamdulillahirabbil alamin, sekalipun tidak disebut tentang bismillahirrahmanirrahim, namun hakikat makna riwayat hadis, iaitu Nabi, yang mana Sayyidina Anas sembahyang di belakang Nabi, sembahyang di belakang Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, maksud mereka memulakan dengan alhamdulillah itu, maka bukan maksud mereka tak baca dengan bismillahirrahmanirrahim, tetapi maksud mereka ialah annahum yabda'una bi ummil Quran, mereka memulakan bacaan Fatihah, bacaan qiraah dengan membaca surah Al-Fatihah sebelum membaca surah-surah yang lain. Demikian riwayat Imam Daraqutni. Dalam riwayat Daraqutni menyatakan bahawa
fakanu yastaftihuna bi ummil Quran. Ini Nabi, para sahabat Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, mereka memulakan bacaan ummil Quran. Jadi bukan maksudnya yastaftihuna bilhamdulillah itu maksudnya baca alhamdulillah tanpa baca basmalah. Tapi maksudnya ialah membaca surah Al-Fatihah, membaca ummul Quran, yang mana dalam mazhab Imam Syafi'i maka dibacakanlah Fatihah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kata para ulama, bukanlah maksud annahum yatrukuna al-basmalah. Bila maksud yastaftihuna bilhamdulillah, mereka memulakan bacaan dengan alhamdulillah, bukan bermaksud meninggalkan bacaan basmalah. Jadi sebenarnya berlakulah kesilapan perawi dalam memahami hadis tadi. Itu yang terdapatnya illah pada matan hadis. Yang mana hadis yang menguatkan bahawa Sayyidina Anas tidak meriwayatkan menafikan basmalah ini ada dikeluarkan dalam kitab Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, dan juga dalam kitab Ibnu Khuzaimah dan juga Daraqutni menyatakan tentang bagaimana bila ditanya kepada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, akana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yastaftihuna bilhamdulillahi rabbil alamin atau bismillahirrahmanirrahim, adakah Nabi SAW memulakan bacaan dengan alhamdulillahi rabbil alamin ataupun baca dengan bismillahirrahmanirrahim? Lalu Sayyidina Anas menjawab kepada yang bertanya, innaka latas'aluni an syai'in ma ahfazuhu wa ma sa'alani anhu ahadun. Sesungguhnya kamu telah bertanya tentang sesuatu yang aku menghafaznya, tak ada orang bertanya padaku selain daripada kamu. Maka ini menafikan bahawasanya riwayat Sayyidina Anas meriwayatkan hadis yang menafikan bacaan basmalah. Sebaliknya, maka tentulah maksud alhamdulillah itu ialah bacaan ummul Quran, iaitu dibacakan padanya bismillah dan juga surah Al-Fatihah. Baik, maka itulah contoh illah pada matan. Baik, sedikit lagi tuan-tuan hadirin hadirat muslimat. Jadi bila sebut tentang hadis mu'al ini, apa hukumnya? Dan sebelum itu, dan kadang-kadang juga hadis itu berlaku illah dengan sebab adanya perawi yang dijarahkan. Sama ada sebab kadhib, sebab ghaflah, sebab fasik, ataupun su'al hifz, buruk hafazannya. Dan hukum hadis mu'al ini, kata para ulama, maka al-mu'al bi'illatin qadihah mardud. Maka hadis mu'al yang ada illah yang menjejaskan kesahihan suatu hadis, maka ialah mardud, tertolak. Tertolak di sisi para muhaddisin. Kerana telah dijelaskan sebelum ini syarat untuk menjadi suatu hadis itu hadis yang makbul, diterima, maka mesti ada 5 lah. Iaitu yang pertama, bersambung sanad, diriwayatkan oleh perawi yang dhabit, sama ada tam ataupun ringan tapi masih lagi dhabit, bersambung sanad, dhabit, kemudian thiqah, adil, perawi yang adil, dhabit dan juga adil ataupun dhabit, kemudian tidak berlaku syaz dan tidak berlakunya illah. Jadi kalau berlaku illah, maka hadis itu tidaklah diterima, tertolak. Baik. Dan juga disebutkan oleh para ulama bahawasanya dalam pembahasan ilmu ilal, sebab tadi ilmu ilal ada ilmu yang sangat sukar dan susah, yang mana hanya diketahui oleh para ulama hufaz, yang nuqad, yang huzzaq, yang pakar saja. Namun para ulama yang terdahulu telah pun mengarang kitab-kitab ilal kepada kita. Antaranya kitab ilal yang dikarang oleh
yang dikarang oleh Ali bin Al-Madini, guru pada Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Dan juga kitab Ilal yang dikarang oleh Imam Ahmad bin Hanbal, yang mana kitab itu diriwayatkan oleh anak murid beliau dan juga anak beliau sendiri. Ada kitab Ilal wa Ma'rifatul Rijal, riwayat daripada anak Imam Ahmad bin Hanbal sendiri, Abdullah bin Ahmad, riwayat daripada Imam Ahmad bin Hanbal. Dan juga ada kitab Jami' fil Ilal wa Ma'rifatul Rijal, riwayat juga daripada dua orang anaknya, Abdullah dan juga Salih, dan juga dua orang anak murid Imam Ahmad bin Hanbal, itu Marruzi dan juga Maimuni. Dan juga ada kitab Ilal yang dikarang oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Dan juga kitab Ilal yang dikarang oleh Abi Hatim dan juga Abi Zur'ah Ar-Razi. Dan juga ada kitab Ilal li Ibni Abi Hatim, kitab Ilal yang dikarang oleh anak kepada Abi Hatim, Ilal li Ibni Abi Hatim, yang dia tersusun mengikut bab-bab fiqh. Kitab Ilal bagi Ibnu Abi Hatim. Dan juga ada kitab Ilal oleh Daraqutni, Al-Ilal Al-Waridah fil Ahadith An-Nabawiyah, yang dikarang oleh Imam Daraqutni. Maka dia disusun mengikut tertib musnad, yang mana ia merangkumi banyak faedah-faedah dalam ilmu ilal lah. Ini disebutkan oleh guru kami, Syekh Dr. Usamah Said Mahmud Al-Azhari hafizahullahu ta'ala. Itu kitab Ilal karangan Imam Daraqutni. Jadi juga ada kitab Ilal Mutanahiyah fil Ahadith Al-Wahiyah karangan Imam Ibnu Al-Jauzi. Juga ada karang kitab tentang Ilal. Dan juga Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Asqalani ada karang kitab Az-Zahrul Matlul fi Khabaril Ma'lul, fi Ma'rifatil Ma'lul. Namun wallahu alam, tak pasti adakah ada yang dicetak, adapun masih lagi dalam makhtutat. Itulah sebuah sedikit yang boleh kita ambil daripada perbahasan tentang hadis mu'al ataupun hadis mu'allal ataupun hadis al-ma'lul ini. Jadi mudah-mudahan dengan kita mengetahui hadis mu'al, kita dapat mengetahui tentang illah dan ilmu ilal, yang mana ia dengan sebab itu boleh kita mengetahui tentang kesahihan sesuatu hadis lah. Dengan menghindarkan illah, maka hadis itu menjadi hadis yang makbul, yang diterima oleh para ulama-ulama hadis. Tapi kalau berlakunya illah pada sanad, pada matan ataupun pada kedua-duanya, maka hadis itu menjadi hadis mu'al, maka hadis itu hadis yang tak diterima oleh para muhaddithin. Wallahu alam. Naktafi bihadzal qadr. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Jadi kita tangguh sekat itu dahulu. InsyaAllah akan datang kita akan sambung pada hadis al-muttarib. Hadis al-muttarib biiznillah subhanahu wa ta'ala. Kita sama-sama tangguh dengan baca selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli afdhalas salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dhakaraka dhakirun wa ghafala an dhikrihil ghafilun. Allahumma salli afdalas salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dhakaraka dhakirun wa ghafala an dhikrihil ghafilun.
اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. طيب, jazakumullah khairan katsira. Terima kasih kepada semua yang sudi untuk mengikuti pengajian Taqrirat Saniyah ni dalam ilmu mustalah hadis. Mudah-mudahan Allah berkati majlis kita. Mudah-mudahan Allah limpahkan kita kefahaman untuk mempelajari ilmu mustalah hadis yang akan berkhidmat kepada hadis dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi tangguh dengan tasbih kafarah dan surah wal 'asr. Subhanakallah.